Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Rohaizah dalam kelas Pendidikan Islam tahun 6. Baiklah murid-murid, selamat datang. Semoga Allah merahmati kita semua, insya-Allah. Okey, apa kita nak buat hari ini? Sebelum kita pergi jauh, mari kita membaca Kitab Al-Fatihah dan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pengasih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakanlah ikatan lidahku dan fasihkan tuturku. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak. Alhamdulillah murid-murid. Apa saja yang kita nak buat, mulakan dengan bismillah dan doa. Terbaik. Jom kita tengok apa kita akan belajar pada hari ini. Apa yang kita fikirkan ya apabila melihat gambar ini? Saya pun tanyalah juga. Okey, murid, apa yang kamu lihat? Ya. Dalam gambar ini ada pinggan, ada sudu, ada garfu, ada pita pengukur dan ada jam. Pinggan, sudu dan garfu untuk makan. Pita pengukur nak ukur pinggang kita ke? Oh, okey. Jaga makan. Dan jam pula ni untuk apa? Oh, okey. Jaga makan. Jaga makan. Makan pada waktu yang ditetapkan saja. Okey, boleh tangkap dah murid-murid? Ya. Tahniah. Jadi, pelajaran kita pada hari ini ialah ibadah puasa di bulan Ramadan. Ibadah puasa di bulan Ramadan. Okey, bagus murid-murid. Mari kita lihat apakah yang akan kita pelajari, yang akan kita perolehi pada hari ini. Okey, murid. Objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, 4.1.1 menyatakan pengertian puasa dengan betul. Manakala 4.1.2 menerangkan dalil naqli tentang kewajipan berpuasa di bulan Ramadan dengan betul. Yang ketiga, menjelaskan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat
sah puasa. Dan yang keempat apa dia? Menghuraikan rukun dan sunat puasa. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi panduan untuk kita menghadapi bulan Ramadan yang akan datang tidak lama lagi. Hanya tinggal beberapa hari sahaja lagi. Baik. Ustazah harap sangat di akhir pembelajaran nanti kita dapat ataupun kamu semua dapat menyatakan pengertian puasa, dalil nakli, syarat wajib, syarat sah, rukun dan sunat puasa dengan baik, dengan betul. Dan kita juga dapat mengamalkannya di dalam ibadah puasa yang kita lalui. Okey, terbaik anak-anak. Mari kita lihat apakah kaitannya puasa. Merehatkan sistem pencernaan. Puasa dan sistem pencernaan. Apa tu? Mari kita tengok. Sistem pencernaan bermula daripada mulut hingga usus. Fungsi organ pencernaan saling berkaitan. Antaranya termasuklah menerima dan mencernakan makanan, menyerap zat ke dalam aliran darah serta membuang bahan yang tidak dapat dicernakan. Itu adalah fungsi sistem pencernaan. Organ dalam badan kita, organ pencernaan ni saling berkaitan. Maafkan Ustazah, ada kesilapan kat sini, berkaitan. Ya, okey. Mari kita tengok. Apa sistem pencernaan itu ataupun organ pencernaan itu? Yang pertama ialah hati. Okey. Berhubung dengan organ pencernaan. Pankreas. Pankreas. Tadi hati. Kemudian pankreas. Apa fungsi pankreas ni? Menghasilkan enzim pencernaan. Enzim ni apa? Enzim ni adalah cecair. Cecair untuk mencerna makanan. Okey. Kemudian hempedu. Hempedu perlu untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Okey. Hempedu perlu, maafkan Ustazah atas kesilapan juga ni, perlu untuk membantu pencernaan dan penyerapan lemak. Okey. Okey. Ketika kita puasa, bebanan makanan berkurang dalam badan. Proses penyahtoksidan yang berlaku, semasa kita tak makan tu, proses penyahtoksidan yang berlaku, melapangkan, dia melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan dan pernafasan. Okey? Berlaku satu proses melapangkan sumbatan di dinding saluran makanan kita. Iaitu apa? Usus, kan? Dan saluran pernafasan. Okey? Serta membekalkan oksigen yang cukup kepada sel-sel dalam badan. Nampak tak kat situ? Hikmah dia. Ya, jadi marilah kita memperbanyakkan puasa. Tapi niat mestilah lillahi ta'ala. Kan? Dia seperti apa? Serampang dua mata. Ya Allah, kau anugerahkanlah puasa aku ini dengan pahala dan berikanlah manfaatnya kepada tubuh badanku supaya aku menjadi orang yang kuat beribadah kepadamu. Tubuh badan kita ni, kenapa kita nak makan? Kenapa kita nak minum?
Sebenarnya untuk membekalkan tenaga supaya kita dapat beribadah kepada Allah. Bagus, murid-murid. Okey, seterusnya mari kita lihat pengertian puasa. Pengertian puasa ialah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari beserta dengan niat dan syarat-syarat tertentu ya murid-murid. Ingat 5 perkara. Pertama, menahan diri. Kedua, kedua, apa dia? Daripada perkara yang membatalkan puasa. Yang ketiga, bila? Bermula daripada terbit matahari sehingga terbenam. Bila? Bermula daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Apa lagi? Mestilah disertai dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Saya dah warnakan di sini. Jadi ingat. Jangan lupa. Okey. Seterusnya mari kita lihat apakah hukum berpuasa di bulan Ramadan. Hukumnya adalah wajib kepada orang yang telah cukup syarat. Nanti kita tengok apakah dia syarat-syaratnya. Jadi jangan dilupa hukum berpuasa di bulan Ramadan adalah wajib kepada orang yang cukup syarat. Mari kita lihat pula dalil naqli. Okey, baca sama-sama dengan ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Maksudnya, wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Boleh dapat murid-murid? Kita hafalkan mudah sahaja. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baca hari-hari, baca ulang-ulang, insya-Allah hafaz ya. Baiklah, seterusnya mari kita tengok syarat-syarat wajib puasa dan syarat-syarat sah puasa. Kenapa Ustazah buat dua macam ni ya? Okey, tengok di sini. Double bubble map, iaitu peta buih berganda. Double bubble map digunakan untuk membanding beza sesuatu perkara atau situasi. Jadi kat sini kita dapat lihat syarat-syarat wajib puasa dan syarat-syarat sah puasa terdapat persamaan. Dan ada juga perbezaan. Jadi apakah persamaan itu? Syarat wajib puasa dan syarat sah puasa berkongsi kepada Islam dan berakal. Dua-dua syarat sama. Ada Islam dan berakal. Maknanya orang yang Islam wajib dah ke atasnya untuk berpuasa. Kedua, berakal. Turut sah untuk berpuasa. Okey, ada lagi syarat wajib puasa selain Islam, berakal, ditambah lagi baligh. Maksud baligh ni apa? Maksudnya dia bukan lagi kanak-kanak. Orang yang berakal, kan? Tidak gila. Baligh bukan lagi kanak-kanak. Maksudnya dia telah memikul tanggungjawab ibadah sendiri. Kemudian mampu berpuasa. Kalau orang tu tak mampu berpuasa, macam mana tak mampu?
Contoh dia sakit kan. Dia gastrik yang teruk. Tak boleh nak puasa. Tu tak mampu nak berpuasa. Maka wajib tak dia puasa? Tak wajib puasa tapi ada hukum yang tersendiri. Ada hukum yang untuk dia lain. Hukum untuk dia. Kalau orang yang tak mampu berpuasa. Sekarang kita bincang apakah syarat wajib puasa. Ada 4 iaitu Islam, berakal, baligh dan mampu berpuasa. Sementara, kat sini dah senang dah. Islam dengan berakal. Sama. Okey. Kemudian wajib. Islam, berakal, baligh dan mampu. Itu adalah syarat wajib. Syarat sah pula. Islam, berakal, ditambah dengan mumayyiz. Sah. Mumayyiz ni adalah kanak-kanak yang telah pandai memilih antara yang baik dan yang buruk. Dah boleh fikir dah. Buang sampah merata-rata tu tak bagus kan? Dia cakap macam tu. Jadi anak-anak yang kecil ini sah berpuasa. Kemudian suci daripada haid, nifas dan wiladah. Suci daripada haid. Ni untuk orang perempuan, haid dan nifas, dan wiladah ni adalah untuk orang perempuan. Haid akan datang setiap bulan, nifas darah selepas melahirkan. Dan wiladah pun darah yang keluar selepas seorang ibu melahirkan baby. Sejurus selepas seorang ibu melahirkan baby. Manakala darah nifas pula selepas ibu melahirkan, darah ini akan keluar paling lama dalam tempoh 60 hari. Boleh faham semua murid ya? Boleh dapat 4 syarat wajib puasa dan 4 syarat sah puasa. Kalau dah baligh, dah mampu berpuasa, maka wajib dia berpuasa. Sementara orang yang Islam tetapi dia tidak berakal, sah tak puasa? Wallahualam. Sah tak orang yang tidak berakal itu berpuasa? Sah atau tidak itu di sisi Allah. Tapi kita yang sihat walafiat ini berakal, maka sah kita. Maknanya kalau kita puasa je sah, tapi jangan melakukan perkara yang membatalkan puasa. Murid-murid boleh ingat ya. Baik, seterusnya mari kita tengok. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula rukun puasa. Rukun puasa ada 2. Yang pertama adalah niat puasa. Kita akan lihat sebentar lagi. Dan yang kedua, menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Pengertian puasa tadi kan ada dah sebut tentang menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Dan itu merupakan rukun. Contoh perkara yang membatalkan puasa apa dia? Seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Contoh rongga yang terbuka tu apa? Mulut, faraj, dubur, dan lain-lain yang angkatan dengannya. Cuba fikirkan apa dia. Baiklah, mari kita lihat. Rukun puasa. Rukun puasa. Yang pertama, niat puasa.
Niat puasa dilakukan pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Niat. Ni, rukun dia ni. Kalau tak niat, tak ada puasa. Tak jadi puasa Ramadan tu. Tak jadi. Kena puasa pada malam hari hingga sebelum terbit fajar. Sementara lafaz niat puasa ialah, mari nyanyi dengan ustazah. Nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Senang kan nak hafal? Ada lagu lagi. Jadi murid-murid, tiada alasan lagi untuk kita malas menghafal, ya. Sahaja aku berpuasa esok hari untuk menunaikan ataupun bagi menunaikan fardu bulan Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kita ulang sekali lagi lafaz niat puasa. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bersih nyanyi tu sekali je. Siapa nak dengar lagi, kena ulang video Zaza, ya. Okey. Rukun yang pertama ialah niat. Baiklah murid-murid. Sunat puasa pula ialah, di sini digariskan beberapa sunat yang digalakkan untuk kita melakukannya. Sunat ketika berpuasa. Yang pertama, mentakhirkan sahur. Mentakhirkan sahur. Yang kedua, disunatkan berbuka dengan rutab atau tamar. Ni dia. Mentakhirkan sahur tadi ialah agak-agak lagi 10 minit nak waktu azan tu, kita pun ambil air, kita pun minum. Ya, kita makan ala kadar. Bukannya mentakhirkan tu macam penuh satu meja. Tak sempat 10 minit untuk makan, ya. Jadinya kita bersederhana mentakhirkan sahur. Ada orang dia sahur pukul 12 malam. Macam mana? Ya. Tidak digalakkan. Itu bukan sahur namanya. Itu bukan sahur namanya, ya. Okey. Kemudian yang kedua, disunatkan berbuka dengan rutab atau tamar. Makanan kegemaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada rutab atau tamar itu ada manfaatnya yang Allah sediakan. Yang ketiga, berdoa sebelum berbuka. Berdoa sebelum berbuka puasa. Waktu mustajab doa. Dahlah waktu mustajab doa dalam bulan puasa pula tu, bulan Ramadan. Kan? Dah orang yang berpuasa pula. Masya Allah. Berganda-ganda Allah bagi pada kita, kan? Jadi, jangan lupa berdoa sebelum berbuka. Dan yang keempat, menyegerakan berbuka puasa. Menyegerakan berbuka puasa. Yang kelima, bersahur. Jangan tak sahur pula. Ada orang dia malas nak bangun pagi, dia pun malas nak sahur tapi dia puasa. Rugi kita tak dapat pahala sunat. Ya? Kita nak sebanyak-banyaknya pahala sunat supaya mana-mana kelompongan yang ada dalam amalan kita dapat ditampung dengan amalan sunat. Baiklah murid-murid, banyak lagi sebenarnya
sunat-sunat ketika berpuasa ni. Contohnya membaca Al-Quran. Kan? Apa lagi? Berzikir. Dan banyak lagi yang boleh kita amalkan. Baiklah, murid-murid. Seterusnya kita lihat perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa dia? Yang pertama, mengeluarkan air mani dengan sengaja. Contoh, dia dengan sengaja melihat ataupun menonton cerita-cerita yang boleh menyebabkan air maninya keluar. Air mani ni lelaki ya biasanya. Jadinya elakkan diri kita daripada perkara yang boleh membatalkan puasa. Contoh bagi lelaki yang mengeluarkan air mani dengan sengaja. Kemudian haid, nifas dan wiladah. Yang ni bukan sengajalah. Ya. Yang ni bila Allah kata kun fayakun kan, untuk orang perempuan pula. Yang ni makan dan minum dengan sengaja. Dia dah tahu dia puasa, dia pergi makan dan minum pula kan. Maka batallah puasa. Muntah dengan sengaja. Dia jolok tekak dia. Jadi muntah, maka batal puasa. Kalau tak sengaja, itu tak batal ya. Yang ni membatalkan puasa kerana sengaja. Dan seterusnya melakukan jima' di siang hari. Jima' di siang hari. Jima' ni adalah bersetubuh antara lelaki dan perempuan. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga terbuka. Rongga terbuka ni contoh mulut, faraj, dubur. Itu adalah rongga terbuka. Kemudian murtad. Murtad ni keluar daripada Murtad ni ialah keluar daripada Islam. Keluar daripada Islam. Yang seterusnya gila. Yang seterusnya gila, hilang akal. Mabuk kerana minum arak dan sebagainya. Atau pengsan sepanjang hari. Maka akan terbatallah puasanya. Baiklah murid-murid, apakah hikmah puasa? Hikmah puasa terbahagi kepada dua. Ada dari segi rohani dan dari segi jasmani. Okey, mari kita tengok. Dari segi rohani, apa dia? Hikmah puasa dari segi rohani dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan banyak melakukan amal ibadah. Maaf atas typo ni. Melakukan amal ibadah. Kemudian memupuk sifat mahmudah. Seperti sabar, jujur, ikhlas dan bertimbang rasa. Orang yang lapar dengan ikhlas selalunya dapat memupuk sifat mahmudah. Puasa juga dapat mencegah pelbagai penyakit. Dan yang keempat, merasai penderitaan orang yang tiada makanan. Merasai penderitaan orang yang tiada makanan. Merasai penderitaan orang yang tiada makanan. Lihat hikmah puasa yang seterusnya dari segi jasmani pula apa yang kita akan dapat. Okey, dari segi jasmani pula puasa dapat mendisiplinkan diri. Okey, dapat mendisiplinkan diri kita seperti mematuhi adab ketika menjalani ibadah puasa. Ada adab-adabnya kan? Okey, mendisiplinkan diri kita. Bila waktu mula puasa? Ketiga, terbit fajar. Terbit fajar, semua dah tak boleh makan. Kan? Kita disiplin lah tu namanya. Semua berhenti makan. Okey, lepas tu terbenam matahari. Okey, boleh makan. Semua pun pergi
makan. Maknanya ada disiplin kat situ. Okey, kemudian mendidik diri mengawal hawa nafsu dari seperti menjauhi larangan-larangan Allah. Mendidik diri mengawal hawa nafsu. Contoh nampak aja benda-benda cantik, nak ambil, kan nak mencuri, tak boleh. Okey. Kemudian merehatkan organ dalaman. Organ dalaman macam yang mula-mula tadi kita dah baca. Usus, organ seperti usus kita lah akan lapang. Okey. Dapat menurunkan kadar lemak. Apa tadi yang menyerap lemak ni? Hati, pankreas, apa lagi satu? Hempedu. Ya, betul. Pandai. Dan tekanan darah ketika berpuasa. Maknanya tekanan darah dapat tak adalah naik aja kan? Okey, boleh faham semua? Okey, itu antara hikmah puasa dari segi jasmani dan rohani. Seterusnya murid-murid, rumusan dia ialah amalan puasa yang dilakukan dengan ikhlas dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah dan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi kita mestilah sabar ketika melakukan ibadah, ya. Dan apa ganjarannya? Ketakwaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi murid-murid, setakat itu saja dahulu daripada Ustazah. Semoga murid-murid dapat mengulang kaji dan belajar dengan baik, ya. Okey. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.